Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad fil fiqh syafi'i, Al-Faslus Sadis, fasal yang keenam, Ahkam Mutafarriqah fil Janaiz, beberapa hukum yang berkaitan dengan jenazah. Kita telah bincang panjang dalam siri yang lepas adab tasyyi' al-janazah, bagaimana mengiringi jenazah ke kubur. Kita sudah bincang 11 adab. Sambungan kita pada kali ini dia panggil bid'ah al-janaiz. Bid'ah al-janaiz artinya bid'ah perkara-perkara yang tidak baik. Tulis. Bid'ah tu maknanya perkara amalan yang dibuat tidak berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia bid'ah. Jadi alhamdulillah, kitab yang kita baca ni nama dia Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad dalam fiqh Syafi'i, dan insya-Allah ana akan baca sekali dengan kitab ni sebuah kitab lagi, nama dia Al-Fiqhul Manhaji. Ini Al-Fiqh Manhaji ni fiqh yang tersusun juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita baca fiqh ni tidak luar daripada mazhab. Jadi kita nak tengok apakah pandangan ulama, dan terjemahan yang kita baca ni yang dikeluar oleh Jakim. Boleh tengok dalam banyak di pasar-pasar ada, dalam internet pun ada dia punya Al-Fiqhul Manhaji. Kita kembar dua ni lah, sebab penjelasan dalam fiqh manhaji lebih jelas, lebih panjang untuk perbincangan kita insya-Allah. Tengok dalam kitab Bid'ah al-janaiz, perkara-perkara bid'ah ataupun rekaan-rekaan yang tidak berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia bid'ah. Dalam kitab ni kata istahdasan nas ba'd al-umur. Manusia, orang ramai telah mengada-ngadakan beberapa perkara di dalam apa? Di dalam ibadah ataupun perbuatan yang berkaitan dengan jenazah, Wahya bid'un manhiyun anha, iaitulah bid'ah amalan rekaan yang terlarang daripada, dilarang daripada melakukannya. Wa yajibut taharruzu minha wal ibti'ad, dan wajib dijauhi dan ditinggalkan perbuatan yang tersebut. Ini muqaddimah dalam kitab kita ni. Kitab mana? Kitab Al-Mu'tamad. Tengok dalam kitab fiqh manhaji, perkara-perkara bid'ah yang dilakukan yang berkaitan dengan jenazah. Yang pertama, tulis yang pertama, semua perkara yang bertentangan dengan adab-adab mengiringi jenazah, sebagaimana yang telah disebutkan. Maknanya kita dah bincang panjang dah adab. Berjalan tak boleh bising, kan? Itu semua dipanggil adab-adab. Maka semua yang bertentangan dengan sunnah di dalam pengurusan jenazah, maka jawabnya adalah bid'ah.
Dan hendaklah dijauhi seperti mengiringi jenazah dengan kenderaan dan meninggikan suara. Mana kita dah bincang dalam siri yang lepas, nak naik kenderaan tu boleh sekiranya kita uzur ataupun tempat itu jauh, kan? Dan bagaimana adat-adat dia sudah dibincangkan. Dan tidak boleh bising-bising. Jadi dalam kitab fiqh manhaji kata ini contoh yang dia buat. Yang kedua, tengok dalam kitab kita, dalam kitab Al-Mu'tamad, di antaranya membawa kalungan bunga bersama dengan jenazah, maka ia adalah bid'ah yang diharamkan. Sebab apa diharamkan? Tanda, tengok di kitab tu, li'annaha tashabbuhun bil kufar. Perbuatan itu, makna kita ambil mayat ni kita hiaskan dengan bunganya, dengan apa, sama ada di keranda dia ke atas kereta jenazah ke, kita hiaskan, itu haram kerana ia menyamai perbuatan orang-orang kafir. Tengok ke tidak waktu pengkebumian orang kafir kan, dia bawa atas lori dia tu macam-macam ada tak, dengan gendak gerbong-gerbang. Kau tak tengok? Kena tengok lah. Biasa kita tertengok lah atas jalan raya tu kan. Kalau dalam bandar tu tutup jalan lagi, pokok dia nak berlagak. Ini perbuatan. Maknanya kita orang Islam ini tidak boleh tasyabbuh, menyerupai dengan adab pengebumian jenazah yang dilakukan oleh orang kafir. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ma'idha'atil mal. Di samping itu membazir, mensia-siakan harta. Sia-sia harta. Harta tu baik kita sedekah orang pakai miskin daripada dia buat beli bunga. Bunganya kecut jadi 2 hari lagi kan. Sebab yang ketiga, al-mufakharah, dan berbangga-banggaan. Puas hati jenazah ayah kita ni, kita beli bunga di kamera Highland. Tak main bunga tepi-tepi jalan ni tak. Bunga hok jalan comel bunga. Wah, apa bunga? Dia bukan nak bunga. Orang mati nak kita doakan dia, bukan nak bunga-bunga. Itu yang pertama, itu dia. Itu yang kedua dalam tartib fiqh manhaji. Boleh belajar. Yang ketiga, kalau tak ada dalam Mu'tamad, tulis dalam fiqh manhaji. Ana akan baca fiqh manhaji secara tertib. Yang ketiga, kubur yang digali. Kubur yang digali dan dibina tidak mengikut cara yang ditetapkan dari segi kedalamannya. Berapa lama gali? Kita gali dengan kes. Macam gali telaga, nak tunggu mayat tu kena pasang tali. Ini salah. Cukuplah kita tak gali setakat mana yang digali kan. Setakat lepas kepala, kira-kira binatang buah tak boleh nak korek balik, bang mayat itu pun tidaklah keluar. Cukuplah tu. Keluasan, berapa luas menggali kubur ayahmu? 10 kaki per 10 kaki. Ni bukan gali kubur, ni gali kolam ikan. Salah. Dan juga keutamaan liang lahat daripada liang teraju. Maknanya kita utamakan lahat lah. Maknanya tak ikut spek, mengikut syariat gali kubur. Ada setengah kumpulan ni, dia gali kubur lubang gitu ya, mayat dia tanam berdiri. Ada sekumpulan ajaran sesat di Malaysia pun katanya ada, dia tanam berdiri mayat dia. Ini macam orang lain tu. Jadi jangan buat. Ini yang ketiga, tak boleh kan. Maknanya teraju di sini iaitulah liang lahat yang dibuat di tengah-tengah lubang kubur tanpa sebab. Tanah keras, tiba-tiba tak buat lahat, pergi gali lubang tengah tu. Itu tidak boleh. Tapi kalau tanah lembut, tanah berpasir contohnya, kalau buat lahat runtuh, boleh kita buat lubang. Syak dia panggil. Yang keempat, tulis. Makruh ataupun larangan membina kubur. Kita buat binaan atas kubur, sama ada di sebelah dalam atau di luarnya,
dengan bahan yang menyerap bahan panas seperti simin. Ini kubur tu, bina kubur buat dengan semin. Dan juga jas itu makna batu kapur dan seumpamanya. Ini tak boleh. Jangan buat binaan kubur itu dengan semin ataupun batu kapur. Batu kapur tak boleh. Ini dalam skup makruh dalam fiqh Syafi'i kata. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Tak boleh. Hadis ini dalam Muslim. Baik. Walau bagaimanapun pembinaan kubur dengan batu marmar. Ingat ni. Tadi kalau buatnya kapur makruh. Kita dah bahas dah dalam siri lepas, tapi kita ambil hak kita ni. Kalau buat dengan batu marmar, dengan mozaik, dengan bahan-bahan yang mahal lah, apa dia orang panggil lagi? Dia buat dengan permata. Main-main dah. Comel sangat kaya raya dia. Dan seumpamanya adalah haram. Tulis haram sekiranya dibuat dengan benda tadi. Ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak, serta unsur-unsur kemegahan, pembaziran, kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama. Dua kita ada. Maknanya tak boleh tasyid, maknanya buat binaan atau kubur tu dengan bahan-bahan tadi. Jadi kalau kita nak buat, kita sekadar yang kita perlulah. Nak tanda kubur, itu bolehlah, kan? Tanda pun setakat mana kita boleh tanda? Tengok kitab. Tulis nombor 5. Yang kelima, makruh tahrim. Ini dalam kitab fiqh manhaji kata makruh tahrim maknanya larangan yang bersifat haram. Dia ada makruh dua, makruh tanzih yang tadi itu tidak haram. Ini makruh tahrim maknanya makruh bawa kepada haram, meninggikan kubur. Tinggi buat. Dan membuat binaan atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang hari ini. Tuan Syekh kita kata seperti yang dibuat oleh orang hari ini itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. Maknanya kita sekadar nak tanda, buat sejengkal gitu, bolehlah. Orang panggil supaya tidak hilang tempat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Maksud dia, aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Mana Sayyidina Ali, dia kata apa? Sayyidina Ali kata Nabi pesan kepada dia. Nabi kata apa? Bahawa jangan ditinggalkan patung-patung. Maknanya Ali mu tengok kalau ada patung bentuk-bentuk berhala, kecuali setelah engkau hancurkannya. Jumpa patung pecah. Zaman mana ni? Di zaman pemerintahan Islam. Zaman kita ni nak pergi pecah patung, tak ada kerja lah kita. Jawab tidur dalam lokak kita ataupun bunuh di tua patung tu. Tapi tulis, kalau patung di rumah kita, mana rumah kita ni mak beli bahasa jenis sonam, patung-patung ni, makhluk yang bernyawa, gambar orang ke apa benda, boleh kita pecah senyap-senyap. Rumah kita, jangan rumah orang ni. Perang dunia kita dengan rumah orang, rumah kita sendiri senyap. Kalau mak kata siapa pecah ni, jatuh mak,
nanti mak dia dengar kata molek, kita kata tak boleh, Nabi kita larang patung-patung ni. Nah, ada setengah orang yang suka beli patung. Kan? Kalau patung hak baby hak main tu, tu dia panggil mainan budak-budak. Tak. Ada ke gambar kucing, gambar apa ni? Gambar ikan, gambar duk. Orang Arab kata duk. Gambar duk ni, buah. Mana sekadar budak main boleh lah tu. Ni tapi boleh buah besar-besar tak boleh juga. Ni dia berbentuk patung. Jangan ada patung. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Nabi kata, ya Ali, begitu juga kalau kamu jumpa kubur yang binaannya tinggi, kecuali engkau ratakannya. Kalau ada binaan yang tinggi, ratakan dia. Mana Nabi kita tidak mau ada binaan di atas kubur. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Riwayat apa? Riwayat Imam Muslim. Ini jelas dah dalam kitab kita bersebut perkara yang tersebut. Tengok dalam kitab Mu'tamad sana ada. Dan yang keenam, mengeluh dan meratapi mayat. Ini tulis nombor 6, larangan daripada meratapi mayat. Apa nama meratapi? Dengan kata-kata dan perbuatan. Dengan kata-kata dan perbuatan ia menampakkan kegelisahan dan hilang kesabaran, seperti menyebut-nyebut peribadi si mati dengan kata-kata, aduhai baiknya dia kalau hidup, aduhai mulianya dia. Ini maknanya mati dah lah orang aku paling sayang sekali, anak aku paling jodoh sekali, suamiku yang paling romantis sekali, isteriku yang paling jelita. Tak boleh. Itu kata-kata niyahah. Niyahah ni makna meratapi kematian. Habis kita nak kata macam mana? Kita katalah dengan perkataan-perkataan yang nampak kita redha dengan ketetapan Allah. Kita kata apa? InsyaAllah lah arwah ni mati dengan selamat, mudah-mudahan dia dapat selamat masuk ahli syurga. Jadi kita doakan dia, kan? Mana doa saya ke suami mati, cakap insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, angkat darjat dia. Waktu dia hidup pun banyak juga sumbangan dia, kan? Dia mengajar orang, dia tolong orang, dia suka. Mana bolehlah setakat itu. Tapi kalau dia meratak ni macam ni, kita menyesali. Tak ada dah lah. Lepas ni kat siapa lah nak beli sekuk aku. Tak apa nak pergi beli lecu. Duduk teriak dah. Jadi tak boleh. Suami pula siapa lah nak masak nasi aku. Duduk air. Kalau kita meratap, orang mati bangun ke tak? Tak bangun dah. Tapi nampak kita tak sabar, maka itu dilarang. Dan juga meratapi dengan perbuatan, seperti menepuk dada, mengoyak-ngoyak baju. Tak kira lah. Duk atas rumah dia agak ambil almari, bom, tahu apa? Mati dah tua dia. Tak boleh. Ni kacau ni. Itu dia panggil meratap dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya dengan tegas. Nabi kita larang dengan tegas dalam beberapa hadis yang sahih, kerana ia bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah dan kesediaan qada dan qadar. Mana kita kena terima takdir Allah Azza wa Jalla. Kita ni kalau mati orang kita tak sayang, kita tak meratap, kita tak apa-apa. Sebab apa? Sebab dia kita sayang. Maknanya bila mati orang yang disayangi, kita sedih. Itulah nama dia ujian. Ada? Ujian tu maknanya kita kehilangan barang-barang, orang-orang ataupun benda yang kita sayangi. Maka itu nama dia ujian. Wadah? Jadi kalau mati dia tu, mati. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pas sengih suka. Itu makna orang hak dia tak sayang. Hak dia sayang, jangan main. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha
tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Allahu akbar. Perempuan-perempuan yang meratapi kematian. Sama lah laki-laki pun. Cuma orang perempuannya lembek sikit mulut. Boleh jadi ratapan dia tu lebih kuat daripada laki-laki. Tapi laki-laki pun tak apa kurangnya. Dan tidak bertaubat sebelum dia mati. Na'udzubillah. Dia akan dibangunkan pada hari kiamat dalam keadaan badannya penuh dengan kurap dan yang berminyak-minyak. Na'udzubillah. Kalau tengok orang perempuan berkurap di akhirat esok, bahasa jenis dia panggil naihah. Naihah ni orang yang meratapi kematian. Kita kata na'udzubillah. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi kata, bukanlah daripada golongan kami. Maknanya bukan cara umat aku. Mereka yang menampak-nampak pipi. Bila dia ada kematian, tapa pipi. Oh, mati, kata main. Mengoyak-ngoyak baju. Dan meratap dengan mulut dia sebagaimana ratapan orang-orang jahiliyah. Bertempi, melau. Itu dia panggil, tidak boleh. Hadis ini dalam Bukhari. Baik, timbul soalan, bila ada kematian mesti kita sedih. Sedih tak? Sedih, menangis kita. Apa hukum? Alhamdulillah dalam siri lepas kita dah bincangkan. Nabi SAW sendiri mengalir tak air mata dia? Mengalir. Tengok dalam kitab. Namun demikian, tidaklah menjadi kesalahan tangisan biasa yang timbul daripada perasaan kasih sayang dan hati yang sayu. Kalau ni orang ni mati keluarga dia, kita tengok dia merah mata, mujang lagi jekoh. Harlah. Kita kena simpati, kita gosok dia, sabarlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita, Allah Ta'ala ampunkan arwah. Bahasa orang Malaysia ni panggil arwah. Sebenarnya arwah tu jamak daripada ruh, mana boleh. Tapi dah jadi istilah. Arwah gelah. Kalau orang Kelantan, dia tak panggil arwah, dia panggil gemulah. Orang Kelantan kata apa? Gemulah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan gemulah ni. Angkatkan darjat dia. Kalau bercakap dengan orang luar Kelantan, arwah. Kalau orang bukan Islam, dia panggil mendiang. Apa dia? Mendiang tu untuk non-Muslim. Kalau orang sebelah mati, kita kata semoga mendiang. Mendiang. Yang kata arwah, itu istilah. Arwah belakang kalau kira. Manakah dalil boleh kita menitiskan air mata sedih? Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangis ketika melihatnya anaknya Ibrahim sedang nazak. Sambil bersabda, Nabi kata, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Allahu akbar. Mata berlinangan air mata, hati bersedih. Kami hanya dapat menyebut kata-kata yang meredai Tuhan, dan kami sangat sedih atas pemergianmu ya Ibrahim. Boleh kita cakap tu, sedihlah kami ni. Maknanya kalau tak sedih tu tak sayang nama dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya. Apa nama mak Nabi? Aminah binti Wahab, kan? Kena ingat nama ibu. Nabi ziarah kubur mak dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan membuatkan orang yang berada di sekeliling juga menangis. Sahabat-sahabat yang ikut Nabi juga menangis. Sedih dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita pergi kubur ayah kita, mak kita, orang-orang yang kita sayangi, kita menangis, sedih, itu tidak dilarang. Yang tak bolehnya meratap, meraung,
bertempik, melompat, koyok baju, itu tak boleh. Kan? Tak kira lah koyok apa pun. Baik, tengok dalam kitab kita. Yang ketujuh, itu nombor 7. Wanshigalu ahlihi bisun'i ta'am. Ini tanda balik. Tanda di kitab. Yang ketujuh tulis nombor dalam kitab kita ni. Di antara perbuatan yang tidak baik yang dilarang, iaitulah menyibukkan ahli keluarga mayat untuk menyediakan makanan. Oh, sibuk. Dia sama sibuk ya. Orang kubur kali kubur sibuk, tuai kerja si mati sibuk nak buat nasi bungkus ni, nak pergi ke masjid untuk orang salat jenazah. Jangan. Ataupun buat makanan lepas pada jenazah dan mengumpulkan orang ramai ke atasnya setelah kematian atau selepas 1 minggu atau selepas 40 hari. Ini perbuatan yang tidak baik. Tanda di kita. Bahkan sunat bagi kerabat dan jiran tetangga membuatkan makanan bagi ahli keluarga mayat pada hari dan malam kematian itu. Masyarakat kita ni terbalik. Nah, siapa dia sedia makanan? Keluarga si mati panggil orang mari. Kita pun bila ada orang mati kapur kita, tak menanuk dalam 3 malam. Terbalik. Tengok dalam kitab kita kata, keluarga dia tidak boleh menyediakan makanan, yang menyediakan jiran tetangga hantar kepada keluarga dia, itu sunnahnya. Tengok dalam fiqh manhaji tambahan di sini. Dia kata apa? Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Hal ini adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i, iaitu sebahagian mereka yang menziarahi jenazah menyediakan makanan dan menghantarkannya kepada keluarga si mati, atau seseorang mengundang dan menjamu mereka di rumahnya. Jiran kata, malam ni jangan masak, mari rumah kami. Keluarga si mati pergi rumah jiran, bukan jiran mari keluarga rumah si mati. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam. Mana kita kena buat sampai esok. Hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia, terbunuh syahid dalam peperangan. Baginda bersabda, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum." Nabi kata, buatlah makanan untuk keluarga si Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Yang ingin makan rumah dia, kita kena pergi hantar makanan. Hadis ini rawahu Tirmizi dan Abu Daud dan selainnya. Tengok kitab fiqh manhaji itu yang ada di tangan para jemaah. Dia kata apa lagi ni? Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap. Kita panggil orang perempuan mari rumah kita duduk meratap atas kematian si mati. Atau seumpamanya, sama ada mereka di kalangan keluarga si mati atau orang lain. Ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat dan menggalakkan berterusannya maksiat an-niyahah. Maka jangan buat. Tengok dalam kitab fiqh manhaji, tanda tuan-tuan. Termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari. Orang panggil makan, maka 40. Balik baca lagi tak ni. Atau seumpamanya, maka 3 hari, 7 hari, 40 hari, sebulan, setahun. Itu dia panggil perbuatan bid'ah. Sekiranya perbelanjaan kenduri, ini penting ni, tanda. Kalau si mati ada anak kecil, sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris
Dan antara mereka pula terdapat yang belum baligh, kanak-kanak lagi. Perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya. Haram orang je buat, kita hok pergi makan lagu mana? Tengok kita. Perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan yang makan kenduri tersebut. Saya tak tahu orang panggil. Panggil pun tangan dulu. Ada anak yatim ke tidak? Baik. Ini kitab apa nama kitab? Tulis nama kita Al-Fiqhu Al-Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i. Baik. Kita rasa tak puas hati kalau kita tak tengok kitab Jawi. Tengok dalam kertas kuning. Dalam kitab Jawi ni kitab kira macam muktabar lah kitab ni kan. Dia panggil kitab kuning. Setengah orang dia panggil kitab kuning. Tengok kertas. Tengok kitab kuning kita tu. Dalam kitab Furu' Al-Masail. Tanda. Furu' Al-Masail ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kenal Syekh Daud? Apa nama kitab dia yang masyhur yang kamu baca? Furu' Masail. Furu' Masail hot ni. Kita ada kita baca Muniatul Musalli. Tadi bawa baca dah. Itulah pengarang dia. Tulis. Dalam kitab Furu' Al-Masail, Syekh Daud kata apa? Antara lain dia kata, dan demikian lagi, tengok bahasa dia tu. Dan demikian lagi yang dikerjakan manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kafarah. Dan daripada dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun, memberi makan awal malam, kemudian daripada ditanam mayat, dan 7 harinya, dan 20-nya, dan 40-nya, dan seumpamanya, yang demikian itu haramkah atau makruh atau harus? Orang tanya Syekh Daud, apa hukum? Tengok jawapan dia. Maka dijawabnya. Tengok dia jawab. Dijawabnya, maka adalah segala yang tersebut perbuatan itu, jamu orang makan 3 hari 40 hari ni, makruh yang dicela pada syarak. Makruh dicela pada syarak kerana tegah pada syarak. Kata Syekh Ibnu Hajar, tiada sah wasiatnya. Kalau wasiat dia wasiat suruh buat, kita buat, tak sah wasiat, tak perlu buat. Ini kata-kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Untuk maklumat sejarah, tanda Syekh Daud ni mengikut sebahagian pengkaji kata dia meninggal pada tahun 1847. Tulis, Syekh Daud meninggal bila? 1847. Maknanya sudah 170 tahun dahulu Syekh Daud meninggal. Baik, kita pergi kepada seorang lagi. Nama seorang ni Syekh, tulis, Muhammad bin Abdullah Al-Banjari. Nama Syekh Banjari ni. Dalam kita ataupun dia panggil Syekh Muhammad Arsyad, kan? Al-Banjari, tulis dia ni. Apa dia kata Syekh Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadi, nama kitab Sabil Al-Muhtadi. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya, diserukan manusia atas memakan dia, dahulu daripada menanam dia, dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserukan memperkenankan seruan. Mana kita pergi tu, kita termasuk dalam perbuatan yang tidak baik. Dalam kitab Sabil Al-Muhtadi, juzuk yang kedua, halaman 83. Jadi anda baca ringkas-ringkas lah, kan? Itu di antara kita. Muhammad Arsyad ni
meninggal dia pada tahun 1812. Tanda Arsyad Al-Banjari meninggal dia pada tahun 1812, maknanya sekitar 200 tahun. Jadi anda duk tengok kitab-kitab Jawi yang ditulis oleh ulama-ulama seangkatan dengan Syekh Daud Petani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekitar 180-200 tahun yang dulu, boleh katakan semuanya masalah ini mengatakan bid'ah yang dicela pada syarak. Tengok satu lagi kitab kita ambil daripada kitab Bughyatut Tullab. Bughyatut Tullab dia kata apa? Dan sunat bagi jiran, keluarga si mayat, dan orang yang berkenalan dengan keluarganya, jikalau bukan jirannya sekalipun, dan segala kerabatnya yang jauh, membawa makan makanan akan orang yang kematian, yang mengenyangkan mereka itu pada malam, pada hari dan malamnya, serta menyungguh-nyungguh akan mereka itu suruh memakan. Kita kena suruh makan, jangan duk sedih, kerana mereka itu terkadang meninggal akan memakan, sebab sangat terkejut hati mereka itu. Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan menserukan segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang telah diadatkan kebiasaan manusia. Demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang diserukan dia memperkenankan seruannya. Jadi alhamdulillah, ini dia panggil beberapa contoh petikan daripada kitab Jawi yang kita kata kitab ini muktabar lah kan. Di zaman kita ni, kita mengaji di pondok ni, kitab ini kita baca. Cuma bila sampai pelaksanaan, kita kata benda ni khilaf, memanglah benda tu khilaf. Tapi bahasa yang digunakan oleh Syekh Daud, bid'ah qabihah, yang dicela pada syarak. Maknanya macam mana kita nak kata benda tu baik? Khilaf tu khilaf lah, tapi macam mana kita nak huraikan di sini? Ada orang kata kena takwil, yalah. Yang penting itulah pandangan mereka dalam kitab mereka. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada perkara yang ke-8. Perkara yang ke-8. Tengok dalam kitab Fiqh Manhaji. Membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah. Ni setengah orang ni, waktu majlis takziah dia panggil pembaca Quran mari berlagu, yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Apa yang sunatnya ialah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati hanya dalam tempoh 3 hari dari kematiannya. Kita boleh takziah berapa hari? 3 hari. Sebagaimana yang disepakati oleh ulama, atau dengan kata-kata yang lain, bukan keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Ni kita ni sebulan boleh takziah lagi lah. Dalam kaedah kita ni kata, kita boleh takziah berapa lama? Sekadar 3 hari. Baik, tengok dalam kitab kita. Itu 8 perkara dalam kitab Fiqh Manhaji. Sekarang ni kita balik kepada kitab kita, kitab Al-Mu'tamad. Tengok kitab Mu'tamad. Dalam kitab Mu'tamad kata ta'ziyatu ahlil mayyit. Ta'ziah keluarga si mati. Tengok kitab. Muka surat 610 terjemahan. Ta'ziah sunat. Sunat kita pergi ucap takziah, menenangkan, mensabarkan keluarga si mati, dan bertakziah kepada seluruh keluarga mayat, yang besarnya, yang tuanya, yang mudanya, lelakinya, wanitanya, kecuali jika wanita itu muda, maka tidak boleh bertakziah kepadanya melainkan mahramnya. Orang ni baru menikah, bini dia muda, comel loteng pula tak? Suami dia mati, ramai pakat mari takziah, tak boleh. Sebab itu boleh menimbulkan fitnah. Jangan kita takziah. Ataupun kita tapi kalau orang tua mari takziah, tak ada masalah lah, insya-Allah. Dan lebih dianjurkan bertakziah
orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita pergi orang soleh, orang baik-baik kita pergi takziah lah, orang baik mati. Ataupun du'afa, orang-orang yang lemah. Orang lemah dah lah, dia lemah, mati pula ayah dia, siapa nak menoreh dia dah. Kita pakat pergi takziah, berdoakan dia, minta dia sabar, insya-Allah Allah Ta'ala akan ganti. Rezeki ni kuasa Allah, bukan di kuasa si mati kan. Kita ni terbalik pula, kalau orang besar mati lepas kat takziahnya dah. Orang kapur mati lah. Kita kena ambil sunnah ni, orang soleh mati, orang yang lemah-lemah mati, kita pergi takziah pada keluarga dia. Dan kanak-kanak pergi cari orang lemah. Untuk bersabar menanggung musibah. Maknanya kalau ayah dia mati kak, kita pergilah tengok anak-anak yatim tu sabar. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok hadis ni, ma min muslimin yu'zi akhahu bi musibatin. Allahu akbar. Ma min muslimin yu'azzi, tengok, ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Masya-Allah. Tanda pelajar. Maksudnya, sesiapa yang pergi bertakziah, menghiburkan orang yang ditimpa kematian, mana kita pergi ziarah dia, maka baginya pahala seperti melainkan Allah Ta'ala akan memakaikannya dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hari kiamat esok pakai baju comel, kita kemuliaan sebab kita pergi takziah menenangkan sahabat kita dalam musibah. Tanda situ. Tengok hadis. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah. Imam Nawawi sebut dalam kitabnya Al-Azkar bi sanadin hasan, sanadnya baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, warawa Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid katanya, kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang dari puteri baginda menyuruh seseorang untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu bahawa anak dia, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan nazak. Pergi panggil Rasulullah, biar dia mari, sebab cucu dia tengah nazak. Nazak ni nak meninggal lah, nak mati kan. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang suruhan tersebut. Nabi beritahu kepada orang itu, Nabi kata, irji ilaiha fa akhbirha. Nabi kata, kembalilah kepadanya, membalik semula ke anak aku, dan katalah kepadanya bahawasanya anna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Katakanlah Allah Ta'ala adalah miliknya, bahawa yang diambil oleh Allah adalah miliknya. Nyawa tu hak tu habis, dia ambil balik. Dan apa yang diberi oleh Allah jaga milik dia. Hak tu habis anak kita tu hak Allah, kuasa Allah, dia bagi kita pinjam sekejap. Segala sesuatu di sisinya akan berakhir. Mintalah supaya beliau bersabar dan berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil cara kita nak ucap apa? Ucap apa ni pelajar? Ucap takziah. Kita kata dalam kitab kita Perisai Muslim, mana Perisai Muslim? Siapa ada bawa ni? Dalam Perisai Muslim kita sebut, manakala kita nak ucap takziah, kita kata apa? Kita hantar surat pada ini, innalillahi ma apa ni dalam hadis tadi,
anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Itu ayat yang kita ubah sikit. Maknanya semua ni milik Allah Ta'ala. Hendaklah kita sabar dan mengharapkan pahala. Itu ucapan-ucapan takziah. Tulis ini. Sunat, tulis tepi kita, masa menyampaikan takziah. Bila kita boleh ucap takziah tu bila? Bermula bila? Tanda kita. Sunat bertakziah sebelum pengkebumian. Mana kita tahu orang itu mati, kita boleh pergi takziah dah. Kalau kita duduk jauh, kita boleh hantar WhatsApp, SMS, takziah, boleh. Kerana waktu ketegangan dan kesedihan, boleh. Tetapi setelah pengkebumian lebih utama. Lepas dia tanam banyak semua, dia bagi tahu jenazah ini akan disolat pukul 10, maka kita hantar takziah pukul 11. Sebab apa? Lepas solat dia pergi kubur tanam kan. Lepas dia ke bumi, kita pun takziah. Lebih utama ucap takziah selepas dikebumikan. Kerana kesibukan ahli mayat dengan menguruskan mayat sebelum pengkebumian. Sibuk tak ada cara. Mari nak bersalah pula sibuk. Gini biar sesat dulu waktu. Kecuali jika terlalu bersedih. Anak dia nak pakai betul situ lembek lotek dah. Maka lebih didahulukan untuk menyabarkan mereka. Utama kita pergi. Dan takziah, tanda. Tempoh dibenarkan takziah, dan takziah dibenarkan selama 3 hari bagi orang yang hadir dari tarikh kematian. Dan juga dari 3 hari bagi yang gaib. Dia kata apa ni? At-ta'ziyah salat lil hadiri minal mauti wa salat 3 hari belakang. Wa salat lil ghaib au lil qadim. Orang yang gaib mau tak ada di kampung pun 3 hari juga, atau bagi orang-orang yang akan datang dan orang yang sakit. Mana kalau orang duduk jauh tu, bolehlah dia baru balik. Saya minta maaf, saya baru balik, baru sampai kan. Jadi boleh kita lewatkan sikit lebih daripada 3 hari. Boleh lebih daripada 3 hari, jangan lebih. Dan tengok ni tulis, wa tukrahu ta'ziyah ba'daha, dan makruh bertakziah selepas daripada 3 hari. Lepas pada 3 hari tu sodok takziah lagi lah. Makruh dia kata sini. Kerana tujuan daripada ialah menenangkan hati orang yang ditimpa musibah, dan biasanya dapat bertenang dalam waktu 3 hari. Lepas 3 hari tu orang panggil kering dalam air mata. Maka jangan diperbaharui kesedihannya. Kalau kita pergi hari 10, tiap pulak dia. Nah, tengok semula, jangan dibuka pintu lagi. Cukup 3 hari. Bagaimana cara takziah? Tulis di tepi kita. Bagaimana cara takziah? Bentuk takziah yang dianjurkan bagi seorang muslim dengan saudaranya. Orang ni hak mati ni siapa? Siapa dia mati? Orang hak mati itu Islam, keluarga dia muslim. Kan? Macam mana cara takziah? Tulis, nombor 1, orang mati Islam, keluarga dia Islam. Maka kita kena kata, tulis kita kata macam mana? Ikut sekali. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa awwadaka Allahu an musibatika khaira. Pandang. Ikut sekali. Dalam kitab Perisai Muslim ada, kan? Kena apa? Kata, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka
wa ghafara limayyitika wa 'awwadaka Allahu an musibatika khaira. Siapa dia ingat? Angkat tangan. Ingat dah? Kena ingat lah. Takkan siapkan kita takziah kak, belek kita bawa. Ada. Cari dalam handphone tengok. Boy depan orang ni salah. Azamallahu ajraka. Penat dia kata dia ni mari duduk japi sini. Dah. Kita kena ingat. Baik, tengok terjemahan dia menarik. Azamallahu ajra, tengok di kitab. Azamallahu ajra, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbanyakkan pahala kamu. Kita mula-mula kita beri pahala yang besar kepada awak. Orang inilah keluarga ni. Satu, wa ahsana azaaka, meningkatkan kesabaranmu, sabarlah. Wa ghafara limayyitika, dan mengampunkan jenazah arwah ni, si mati ni. Wa awwadakallahu an musibatika khaira, dan Allah menggantikan musibah, kemalangan yang menimpamu dengan sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Menarik tak ucapan ni? Comel tu. Itu dia panggil ucapan di antara tadilah innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata, ataupun kita kata surah ni azamallahu ajra ni kena belajar. Ni tidak ni kalau dengar orang mati doa ta al-Fatihah. Mana ada sunnah lagi tu? Yang sunnahnya ni di antaralah yang kita diajar ni supaya sebut macam ni. Baik, itu kategori yang pertama, tanda belajar. Wa yaqulu, ni tulis nombor 2. Nombor 2, dan orang Islam bertakziah kepada orang kafir. Kita nak orang ni orang kafir, jiran kita ke, kawan kita ke, friend kita ke, non muslim, kafir lah, non muslim tu mati. Macam mana kita nak pergi takziah kepada keluarga dia? Tengok kata a'zamallahu, takziatul muslim bil kafir, maaf. Nombor 2 ni takziatul muslim bil kafir, keluarga dia muslim, hak mati kafir. Betul balik. Nombor 2 betul dah lagi tak tahu. Dia kata apa ni? Dan takziah orang Islam yang bertakziah kepada orang kafir. Macam mana? Maksud dia gini. Takziatul muslim bil kafir, keluarga dia tu Islam tapi hak mati tu kafir. Contohlah kita kata mu'allaf masuk Islam, saudara kita kan, mak dia mati, macam mana kita nak takziah dia? Tulis. Kita kata a'zamallahu ajraka wa sabbaraka. Tengok, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengenakan besar, pahala besar kepada kamu sebab dia Islam. Kita boleh kata lagi tu wa sabbaraka, dan mensabarkan awak. Kita tak boleh kata wa ghafara limayyitika, sebab si mati tu bukan Islam, si mati tu kafir, tak boleh doa untuk si kafir. 2. Baik, yang ketiga, tulis kategori yang ketiga, wa yaqulu fi ta'ziyatil kafir bil muslim. Macam mana pula? Yang ketiga, orang kafir yang bertakziah kepada orang Islam. Ini terjemahan dia. Hak betulnya gini. Ta'ziyatul kafir bil muslim, orang ni keluarga dia ni kafir, hak mati Islam, saudara kita baru masuk Islam, mu'alaf mati. Jadi kita nak pergi nak pergi takziah kepada mak dia, keluarga dia bukan Islam. Bagaimana cara? Tengok, tulis molek dia kategori tu. Kita kata ghafarallahu limayyitika wa a'zama azaaka. Ghafarallahu limayyitika wa a'zama azaaka, maksudnya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni si mati arwah ni, dan Allah Ta'ala mengurniakan kesabaran kepada kamu. Betul terjemahan tu, kepadanya apa? Kepada kamu lah. Nya tu orang mati tak ada sabar dari dia tu.
kepada kamu awak hak hidup ni. Boleh? Mengurniakan kesabaran kepada kamu. Maknanya kita suruh dia sabar. Sebab dia bukan Islam, kita tak boleh doakan keampunan. Jadi kita ada orang yang mati Islam, keluarga di Islam, kita boleh doa a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Hak mati kafir, keluarga Islam, kita kata a'zamallahu ajraka wa sabbaraka. Yang matinya kafir, keluarga di Islam, kita kata ghafarallahu limayyitika wa a'zama azaaka. Baik, yang keempat, lengkap ni perbincangan kita kali ini lengkap. Wa yaqulu fi ta'ziyatil kafir bil kafir. Si mati kafir, keluarga dia kafir. Kalau bahasa sekarang ni, semuanya non muslim. Non muslim itu apa? Kafir ya. Bukan Islam maksudnya. Hak mati pun kafir, kafir ni kasar. Hak mati pun bukan Islam, keluarga dia pun bukan Islam. Apa kita doa? Tengok kita. Akhlafallahu alaika wala naqasa adaduka. Akhlafallahu alaika wala naqasa adaduka. Maksudnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pengganti ke atasmu. Ada orang lain lah bantu awak pula, dan tidak mengurangi bilangan kamu. Maknanya seorang tak ada, maknanya bukanlah apa mereka kita ni tak boleh nak berjalan dah, tak cukup seorang keluarga. Itu maksud. Jadi alhamdulillah itu 4 kategori takziah. Baik, tengok adab pergi takziah. Tulis kita adab pergi tempat takziah macam mana. Dan makruh menunggu orang datang bertakziah. Jangan tuan rumah gak buat siap kerusi siap lah, duk tunggu cokor tepi rumah, tepi pintu pagar tunggu orang mari takziah. Itu tak boleh, makruh. Jangan duk tunggu. Seperti mengumpulkan ahli mayat dalam satu rumah. Tadilah sambil-sambil tunggu orang mari, kita masak siap mak jamuan pula. Atau satu tempat lalu didatangi orang-orang yang ingin bertakziah. Itu dia panggil makruh perbuatan itu. Bahkan sepatutnya mereka melakukan hajat masing-masing. Sesiapa yang berjumpa dengan mereka, dia mengucapkan takziah kepadanya. Tidak ada perbezaan antara laki-laki dan perempuan pada makruhnya duduk untuk yang demikian. Tak ada. Makruh maknanya perbuatan tak baik. Kita buat majlis takziah adalah. Jadi alhamdulillah penjelasan ini jelas. Kata dalam kitab Al-Mu'tamad, wala ba'sa bi an yu'azzi bil murasalah wal mukatabah. Tulis. Ini penting ni zaman kita hari ni. Dan tidak mengapa mengucapkan takziah melalui surat. Hantar surat lambat, SMS, WhatsApp, Messenger, apalah alat-alat yang ada hari ni, hantar lagi boleh. Wal mukatabah, ataupun kita cakap dengan telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya fulan bin fulan, kena sebut nama. Saya Sian mengucapkan takziah kepada saudara dan keluarga semua. Kita baca doa tadi. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika ila akhirih. Assalamualaikum. Terus duduk cakap panjang-panjang. Alhamdulillah tamaklah kita perbincangan kita dalam bab beberapa perkara bid'ah yang dilarang dalam menguruskan jenazah, dan juga adab takziah kepada keluarga si mati. Alhamdulillah tamak kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, siri yang terakhir dalam perbincangan kita ini, kita akan masuk ziaratul kubur. Ada ziarah kubur mengikut syarak, dan juga diikuti dengan bab beberapa amalan yang boleh menyampaikan pahala kepada si mati. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.